Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Bersyukur sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat sama-sama untuk berada dalam siri mengikut muka surat Al-Quran. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan sama-sama membaca pada muka 359 daripada Al-Quran dan iaitu bermula dengan surah ayat 62 insya-Allah, dan ini adalah bahagian terakhir daripada surah An-Nur. Alhamdulillah kita telah dapat menamati dengan hari ini, dengan sesi ini surah An-Nur, alhamdulillah. Dan kita akan masuk juga pada hari ini ialah sedikit daripada surah Al-Qur'an. Pada hari ini insya-Allah dalam surah An-Nur kita akan ada beberapa perkara yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang pertamanya ialah dalam isu meminta izin ketika kita bersama-sama dalam satu majlis ataupun dalam satu perkumpulan. Itu yang pertama, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada sifat orang yang beriman. Perkara yang kedua yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini ialah tentang bagaimana adab-adab untuk kita ataupun setengah-setengah daripada kita, dan secara khususnya disebutkan di dalam surah ini, ayat ini dan surah An-Nur ini ialah memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bahayanya jika sekiranya kita ini tidak meminta izin. So ada ayat yang ke-63 yang akan dibicarakan nanti insya-Allah, dia ada kaitannya dengan ayat 62. Kemudian ayat yang seterusnya ialah yang berkaitan dengan sebutkan secara umumnya, iaitu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian selepas daripada itu menceritakan salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita tamat insya-Allah pada hari ini surah An-Nur, dan selepas daripada itu kita akan masuk pula kepada surah Al-Furqan. Jadi insya-Allah mari bersama-sama kita melihat kepada surah An-Nur pada hari ini. Yang pertamanya pada ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinuh." Sadaqallahul azim. Jadi saya baca pada permulaan ayat ini sedikit insya-Allah. Moga-moga kita akan dapat mengambil pengajaran daripada ayat-ayat yang kita baca nanti insya-Allah. Jadi ayat ini dimulakan dengan menyebutkan innama. Jadi innama seperti biasa ialah dipanggil dalam bahasa Arab sebagai adatul hasri. Adatul hasri ini artinya ialah satu alat perkataan alat, bukan alat ukur, bukan, tapi alat perkataan yang digunakan oleh bahasa Arab untuk menunjukkan mengurung sesuatu benda tu. Artinya ialah apa? Kalau dalam ayat ini artinya innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi, artinya ialah orang mukmin tu sifat mereka hanya sifat orang mukmin itu ialah orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dan kemudian disebutkan salah satu lagi daripada sifat-sifat orang mukmin ini. Artinya jika sekiranya adatul hasri ini, artinya jika sekiranya tidak ada perkara-perkara ini, maka orang itu tidak layak dipanggil sebagai orang mukmin. Itu erti innama. Jadi innama ni bukan hanya seperti inna. Kalau inna tu dia berbeza. Inna tu nama dia ada tu taukid untuk menyungguhkan, menekankan. Tetapi innama berbeza. Innama artinya kalau saya kata innama Ali talib, sesungguhnya Ali itu talib, artinya Ali itu bukan kalau bukan tak talib, dia itu bukan Ali. Itu erti innama. Maknanya dia hasri. Hasri itu mengurung artinya. Kemudian perkara yang mungkin menarik perhatian kita, yang kita nak emphasizekan
pada kali ini ialah wa iza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yazhabu hatta yasta'zinuh, iaitu apabila mereka ini, salah satu daripada sifat orang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ialah apabila mereka ini kanu ma'ahu, mereka ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ni asalnya adalah ma'ahu tu ialah hu tu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala amrin jami'in, di atas satu perkara, satu kerja, jami'in. Jami'in ni ialah artinya kumpul, satu kerja yang mengumpulkan mereka. Lam yazhabu, mereka ini tidak akan pergi, tidak akan lari, hatta yasta'zinuh, sehingga mereka ini meminta izin daripada kamu, iaitu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini dikatakan adalah mempunyai beberapa maksudlah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tafsir, iaitu amrin jami'in. Apa erti amrin jami'in? Iaitu satu kerja yang jami'. Setengah pendapat mengatakan bahawa ianya berkaitan dengan solat Jumaat, iaitu apabila kita ni berada dalam solat Jumaat, maka kita ni tak boleh keluar kecuali dengan minta izin. Jadi adalah riwayat yang mengatakan pada masa itu kalau ada orang nak keluar, dia akan minta izin daripada imam. Imam tu artinya ketua yang tengah baca khutbah tu, khatib yang tengah baca khutbah tu, dia akan minta izin dan mereka izinkan. Sehinggalah perkara ini berlaku dengan banyaknya. Lalu selepas daripada itu adalah para pemimpin yang kata okey, tak perlu izinkan, tak perlu minta izin, boleh keluar je kalau nak rasa nak keluar, kalau ada keperluan. Itu satu perkara lah. Tetapi pendapat yang kuat juga ialah mengatakan bahawa dalam isu ni ialah perkara jami'in ini ialah peperangan Ahzab, iaitu semasa Nabi SAW meminta kepada para sahabat semua supaya menggali parit sebelum daripada peperangan Ahzab ni. Jadi kerja gali parit itu satu kerja yang besar, yang berat. Jadi semua orang lelaki pada masa itu akan pergi untuk bekerja menggali parit, iaitu di luar Madinah. Jadi semua mereka ni kerja, dan mereka ni tidak akan lari daripada kerja menggali parit itu, sebab itu adalah salah satu daripada amrin jami'in. Jadi oleh kerana itu, tapi apa yang berlaku ialah adanya orang-orang munafik yang sebagaimana yang akan kita baca selepas daripada ayat ni, iaitu mereka ni yatasallaluna, mereka ni akan minta lari secara perlahan-lahan, senyap-senyap, tanpa minta izin. Jadi perkara ini, oleh kerana perkara ini berlaku, maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini itulah dimaksud amrin jami'in pada permulaan ketika Nabi SAW. Jadi peristiwa Ahzab ini ialah berlaku pada bulan Syawal, bulan kita sekarang ini, pada tahun yang kelima Hijrah. Tapi ada ulama lain lagi memberikan pendapat, iaitu menyatakan bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sini ialah amrin jami' ini ialah satu perkataan yang umum. Jadi artinya dalam apa-apa urusan saja, sama ada urusan jihad, sama ada urusan-urusan yang mementing, yang memerlukan kepada seseorang itu untuk berada bersama-sama dengan jemaah tu, satu kumpulan itu, maka dia tidak boleh keluar. Jika sekiranya kehadirannya adalah satu perkara yang penting. Jadi kalau kita sekarang ni, dalam keadaan kita sekarang ni, mungkin boleh kita boleh faham bahawa ianya adalah satu perkara yang mungkin mengenai dengan kita, terkena kepada kita apabila kita ini berada dalam satu perkumpulan untuk kebaikan, perkumpulan Islam. Jadi sepatutnya kita tidak keluar, iaitu kita tidak lari daripada situ kecuali dengan meminta izin. Jadi itu adalah secara umumnya, secara umum, hatta yasta'zinuhu, sehingga meminta izin. Tapi sekarang ni Nabi SAW sudah tidak ada. Jadi ulama-ulama mengatakan dikiaskan kepada Nabi ialah mana-mana ketua kumpulan, sama ada kalau masa ada khalifah lah, kalau bukan khalifah, iaitu dalam kumpulan yang kecil, wakil kepada khalifah lah. Jadi apa-apa saja keadaan, sama ada ketua kumpulan Islam yang baik ke, jadi maka perlunya meminta izin untuk keluar. Bukan maksudnya keluar tu lari, tetapi maknanya kalau ingin membuat sesuatu benda. Jadi di sinilah nama dia yang kita panggil sebagai adab al-istizan. Ini istizan bukan masuk rumah yang kita ceritakan sebelum ni dalam surah An-Nur juga, tapi ini adalah lebih besar lagi, lebih besar, lebih luas lagi daripada hanya masuk
ke dalam rumah ataupun masuk dalam bilik dan sebagainya. Innal ladzina yasta'zinunak ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tekankan lagi, orang yang minta izin kepada kamu itulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tadi dah sebutkan beriman, salah satu daripada sifat sifat orang mukmin tu ialah mereka ini beriman dan beriman dengan Allah dan Rasul. Jadi sekarang ni dia ulang lagi, iaitu orang yang minta izin itulah. Jadi seolah-olahnya ayat ini macam keras kan, sebab dia ulang sebanyak 2 kali. Jadi sangat perlulah bagi kita orang beriman ni, kita kena fahamkan masalah adab al-istizan. Jadi ulama-ulama sebutlah kat sini, kalaulah kata sembahyang tu ada imam kat depan kan, jadi tak perlulah minta izin. Kalau kita terbatal ke dan sebagainya, tak perlulah minta izin. Macam mana iman nak bercakap fa iza sta'zanuka li ba'di sya'nihim fa'zal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Allah kata apabila mereka ini meminta izin kepada kamu kerana urusan mereka, maka berilah izin bagi orang-orang yang kamu nak, yang kamu rasa nak beri. Makna ni terpulang kepada Nabi SAW, sama ada dia nak izin tak nak izin siapa-siapa kan. Jadi kalau dia tak pergi kalau ikutnya, jadi tak salahlah Nabi kalau dia tak izin kepada orang ni, dia izin kepada orang dirahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk mengizin atau tak mengizin. Bagi orang yang Nabi SAW telah izinkan, disebut kat sini wastaghfir, kamu minta istighfarlah untuk mereka tu. Kenapa? Kerana kemungkinan juga ada orang mungkin dengan sebab yang tipu dan sebagainya kan. Jadi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Ghafur. Terusnya ialah ayat yang ke-63 sebelum terakhir, iaitu ayat la taj'alu du'a ar-rasul. Jadi ayat ini pula ialah berkaitan dengan panggilan, sebutan dan sebagainya, iaitu kita panggil orang, kita panggil tak kira lah orang yang lebih tua dan sebagainya lah. Tapi khususnya sini ialah orang yang lebih besar. Ayat ini disebutkan la taj'alu, jangan kamu jadikan doa ar-rasuli. Doa ar-rasul maknanya memanggil Rasul. Kalau ikut terjemahan, jangan kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah di antara kamu, bainakum kadu'a iba'dikum ba'da, sebagaimana kamu memanggil sebahagian daripada kamu. Jadi makna kat sini dalam ayat ni ialah ada dua, mengikut pandangan ulama. Ada dua pendapat mengenai dengan ayat ini. Pendapat yang pertama mengatakan ialah macam ni, iaitu jangan kita ni kepada para sahabat, larangan kepada para sahabat, maknanya jangan panggil Nabi ni macam kamu panggil orang lain. Panggil orang lain siapa? Samad, Ali, macam tu kan, kita panggil je kan. Tapi tak boleh panggil Nabi macam tu. Sehingga kalau tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan sebut Muhammad tu semasa panggilan. Ada perkataan Muhammad tetapi dia bukan untuk panggilan. Bila panggilan dia akan ya ayyuhar rasul, macam tu kan. Jadi makna sini dia ajarnya, kalau Allah Taala panggil Nabi macam tu, tak panggil nama, maka begitulah juga kamu wahai manusia, wahai sahabat, wahai orang Islam semua, jangan kamu panggil Rasul tu. Kita of course lah kita tak panggil, sebab apa, Nabi tak ada depan kita sekarang kan. Tapi ni para sahabat yang depan-depan ni kan, jadi mereka ni akan panggil, ada juga orang yang panggil ni Muhammad, hey Muhammad, ataupun hey Abdul Qasim. Jadi tak panggil macam tu. Mereka akan kena panggil ya Nabi Allah ke, dan mereka kena panggil tu pula dengan sebutan yang macam tu, dan kemudian pula mereka kena merendahkan suara sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Hujurat. Jadi itu pendapat yang pertama lah, iaitu jangan kamu panggil Nabi ni macam kamu panggil sesama kamu. Yang keduanya ialah penafsiran yang kedua untuk ayat ni ialah bila Rasul ni panggil kamu, gitu. Yang tadi tu kita menyeru Nabi kan, kita menyeru Rasul, kita panggil dengan sebutan nama-nama yang tertentu tu tak boleh, kena ada khusus, iaitu nama yang lembut, nama yang dan dengan suara yang. Sekarang ni
terbalik pula, iaitu bila Nabi SAW meminta kita daripada melakukan sesuatu. Jadi janganlah kamu jadikan doa ar-Rasul tu ialah artinya ialah bila Rasul ni memanggil kamu. Jadi bila Rasul minta daripada kamu sesuatu benda, jangan kamu jadikan sebagaimana orang lain minta. Kalau orang lain minta kan daripada kita untuk melakukan sesuatu, kita mungkin kata, tak mau aku tak mau buat dan sebagainya kan. Tapi bila Rasul yang minta kita lakukan sesuatu benda, maka kita mesti terima. Jadi tak boleh tak terima jadi itu penafsiran yang kedua untuk ayat ini jadi okey, seterusnya selepas daripada tu disebutkan qad ya'lamullahu allazina yatasallaluna minkum liwaza, iaitu janganlah Allah Taala mengetahui sesiapa yang lari ni, yang lari keluar ni, itu adalah perbuatan bagi orang munafik. Saya nak ulas sikit yang sedikit yang atas tadi tu, iaitu katakan ialah memanggil Nabi lah, of course lah kan, walaupun ada dua pendapat tadi. Pengajaran yang kita boleh ambil lah daripada ayat yang atas tadi, part yang pertama dalam ayat 63 ni, ialah panggilan sesama kita. Kalau sebut benda ni dalam Al-Quran, jadi ertinya ialah bukan Rasul saja, ulama kata, iaitu bukan hanya kita ni panggil Rasul, sebab kita memang tak ada dah, Rasul dah tak ada depan kita, tapi terutama orang-orang yang dihormati. Orang yang dihormati tu orang yang maknanya ada kedudukan dan sebagainya. Bukan kawan kita lah artinya kan. Mereka ni sama ada mereka ni orang tua, sama ada mereka ni orang yang mempunyai ni sikit. Jadi tak boleh kita panggil, bila kita panggil dia tu ialah kita panggil dengan kalau kita panggil orang Melayu, alhamdulillah kan, kita ada pakcik, makcik, hajah, haji, kita panggil uncle ke, tak kira lah kan tapi panggilan yang disukai. Bukan kita panggil nama dia kan tak, dia orang tua, kita panggil dia Johari, Mamat, padahal dia tu adalah, itu bukan kawan kita. Kalau kawan kita okey kan, tapi bila dia kedudukan yang tinggi sikit, maka kita panggil dia, kalau dia tu ustaz panggil ustaz, kalau syekh panggil syekh. Jadi kalau kita ni pakcik panggil pakcik, kalau dia ni haji ke dan sebagainya lah. Makna panggilan yang orang Melayu ni memang betul-betul lah kita katakan, apa yang dibuat oleh orang Melayu tu, saya rasakan panggilan-panggilan yang kakak ke dan nenek ke apa itu semua ialah sebenarnya adalah menepatilah dengan apa yang diajar oleh Al-Quran di sini. Jadi kalau kita tu kita tak buat macam tu, iaitu kita panggil orang tu kan, orang jual, orang tua kan, kita panggil dia suka-suka hati kan, panggil sebab itulah maknanya kalau sesama kita tak apa mungkin kita panggil anak anta kan, tapi kalau orang tu lebih tua sikit, lebih tinggi sikit kan, dia ni tak kira lah kan dari segi kita panggil dia imam ke ustaz ke, kita jangan panggil anta. Jadi itu adalah terasa kadang-kadang kalau kita ni, iaitu kita tidaklah memenuhi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni. Kemudian yang seterusnya iaitu Allah Taala sebutkan yatasallaluna, iaitu lari itu kan, lari daripada menyorok tu. Ini pun berkaitan yang saya sebutkan tadi, iaitu dalam surah dalam peristiwa Al-Ahzab, iaitu orang-orang munafik ni mereka ni malas dia malas kerja, dia tak nak kerja kan, dia nak lari. Jadi memang ada para sahabat semasa mereka gali parit ni, mereka terpaksa balik sekejap ke, keranalah ada sebab-sebab kan, maka Nabi SAW akan izinkan. Tapi orang Yahudi ni ambil peluang kadang-kadang tu, senyap-senyap hilang kan, bagaimana tak tahu. Jadi ini pengajaran jugalah kan kepada kita semua, bahawa kita ni tak boleh curi tulang lah, kalau nak minta izin terutama dalam perkara-perkara yang besar lah, amrin jami'in yang kita sebutkan dalam ayat 62 tadi. Kemudian falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim, iaitu Allah Taala beri amaran kat sini, dan jaga-jagalah hendaklah orang-orang yang cuba, yang buat tu yukhalifuna an amrihi tu, iaitu lari daripada perintah Nabi, tidak mengikut perintah Nabi kerana apa dia kata situ, kalau ikut terjemahan, hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya, yukhalifuna an amrihi. Jadi daripada ayat inilah sebenarnya dalam usul fiqh dia ambil satu kesimpulan, iaitu amrun Nabi ini, iaitu suruhan Nabi, al-amru kan disebut an amrihi itu, jadi dalam usul fiqh
Dia kata amrun Nabi adalah wajib. Maknanya suruhan, al-amru lil wujub. Sesuatu suruhan tu dia menunjukkan kepada wajib. Sebab kalau tidak menunjukkan kepada wajib, takkanlah Allah Taala yang tidak mematuhi apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang terakhir daripada surah An-Nur ni, iaitu ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, iaitu sifat Allah Subhanahu wa taala, menceritakan lagi masalah akidah, iaitu apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lillah, semua tu adalah milik Allah. Alaihi wa ya'una ilaihi fayunabbi'uhum bima amilu. Allah Taala tahu apa yang kamu buat. Kamu ni taat pada Allah ke, kamu tak taat ke, kamu ni munafik ke, kamu tak munafik ke, semua Allah Taala tahu. Qad ya'lamu. Qad kat sini ialah bukannya qad maknanya apa ni kan, kalau kita belajar sikitlah dalam bahasa Arab, kadang-kadang qad ni menunjukkan kepada kadang-kadang. Qad ni kadang-kadang dia menunjukkan kepada sesungguhnya. Kalau ikutnya, bila qad ni masuk dalam fi'il mudhari', artinya adalah kadang-kadang. Tapi di sini qad di sini maknanya ialah bukan makna apa ni kadang-kadang. Sebab apa? Takkan kadang-kadang Allah tahu, kadang-kadang Allah tak tahu kan? Itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi qad di sini maknanya adalah sesungguhnya. Allah tahu, sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu buat ni. Kamu ni siapa? Kamu ni perangai macam mana? Hati kamu macam mana? Allah Taala tahu, dan pada hari akhirat kamu akan dikembalikan kepadanya dan dia akan beritahu kamu apa yang kamu buat. Wallahu bikulli syai'in alim. Jadi sadaqallah, kita tamat surah An-Nur dan kita akan masuk sedikit dalam surah Al-Furqan. Jadi saya rasa kita baca jugalah surah Al-Furqan ini dan selepas tu kita akan ulang sedikit lagi lah insya-Allah pada sesi yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Jadi ayat yang pertama surah Furqan ni dimulai dengan tabarak. Tabarak ni ialah barakah lah. Jadi barakah ni ialah kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang mana? Yang banyak sangat, maka dia akan jadi mubarak. Sebab tu kita bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi erti barakat ini adalah artinya ialah satu limpahan kebaikan yang bukan hanya baik biasa, tapi baik yang sangat banyak. Itu barakah maknanya. Jadi bila kata tabarakallazi nazzala al-furqan, Allah Taala ni ikut terjemahannya maha berkat, itu maha banyak dia punya kebaikannya. Allazi nazzala al-furqan, Allah Taala ni menurunkan Furqan. Jadi disebutkan nama kat sini ialah nama Furqan. Furqan ni artinya ialah pembeda. Furqan. Salah satu daripada nama Al-Quran ialah Furqan. Sebab tu disebut sini nazzala al-furqan, menurunkan Furqan. Jadi kenapa dikata nama pembeda? Sebab Quran ni membezakan yang baik, yang salah, yang baik, yang buruk, salah dan betul, hak dan juga batil. Semua benda tu Quran datang, dia tunjukkan ni salah ni betul, ni salah ni betul. Sebagaimana kita baca tadi kan dalam surah yang tadi tu kan, yang salah tu apa? Iaitu kita ni lari daripada amrin jami'in, kemudian kita tak minta izin. Itu adalah salah. Jadi begitulah seterusnya kan. Jadi kita panggil Nabi macam kita panggil orang lain. Kita panggil orang yang ternama ataupun orang yang tinggi kedudukannya di kalangan kita, kita panggil dia. Ini kita panggil dia, bukan kita sebut kat belakang. Kalau sebut kat belakang tu cerita lain pula. Tapi ni maknanya kita panggil dia tu ketika kita berdepan dia tu. Sebab apa? Sebab dia akan muncul. Itu adalah jangan buat macam abdihi nazzal furqan ala abdihi. Lihat situ kan Allah Taala kata hambanya tu ialah Rasul lah. Jadi tengokkan nama dia tu disebutkan, dia tak kata ala Muhammadin, tak kan, tapi ala abdihi. Even dalam ayat yang macam ni, liyakuna lil alamin nazira. Supaya apa? Jadi Quran turun ni untuk menjadi nazir. Nazir ni peringatan kepada seluruh alam penduduk bumi. Kemudian allazi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhiz waladan wa fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Itu ayat yang kedua daripada surah Al-Furqan, iaitu Allah Taala ni baginya mulkus samawati wal ard. Sekali lagi kan, hujung dalam ayat tadi tu dalam An-Nur kita tengok bagi Allah lah kan, lillah
sekarang ni lillah juga Yang tadi lillah apa yang ada di langit di bumi. Sekarang ni lillah lahu tu makna allazi lahu, allazi lah maksudnya. Mulkus samawati wal ardi. Kerajaan langit, kerajaan bumi, semua tu milik dia. Kemudian tu dia tidak mengambil anak. Kemudian lagi walam yakun lahu syarik. Dia tidak ada syirik. Jadi banyak ayat-ayat apa ni yang berkaitan dengan akidah lah, kan nak ceritakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni saja. Kemudian wa khalaqa kulla syai'in, kemudian dia menciptakan segala sesuatu. Maknanya dah lagi kan. Kemudian lagi faqaddarahu taqdira, itu pun ayat akidah juga, iaitu dia menqadarkan dengan takdir. Jadi kat sini yang terakhir ini ialah apa maksud qadar tu, ada banyak pendapat ulama lah. Ada pendapat biasa mengatakan itu dia meletakkan qadar-qadarnya, iaitu meletakkan takdirnya, qadar baik, qadar jahatnya, faqaddarahu taqdira. Tapi ada pendapat satu lagi yang kuat juga, ialah mengatakan faqaddarahu taqdira, dia menentukan bentuk dia. Dia menentukan macam mana. Mana contohnya disebutkan oleh ulama tafsir tu, dia kata Allah Ta'ala menjadikan hidung macam ni, menjadikan manusia macam ni, menjadikan telinga di sini, menjadikan mata bagian ni, menjadikan akal, menjadikan hati, semua benda tu Allah Ta'ala takdirkan. Kemudian dia jadikan akal orang ni macam ni, IQ macam ni, IQ orang macam ni, hati orang ni perasaan macam ni, orang ni lemah lembut, orang ni keras, orang ni suka tampar orang, orang ni panah, orang ni macam-macam, orang ni bersabar dan sebagainya. Semua betul lah faqaddarahu taqdira. Jadi dengan itulah insya-Allah ayat ni kita tamatkan dululah sesi kita pada kali ini. Jadi terima kasih banyak-banyak semua kepada mereka yang telah bersama-sama dengan kita, dan siapa-siapa yang ada di apa ni, yang tak dapat tengok kat sini, boleh tengok insya-Allah di apa ni, di YouTube insya-Allah. Jadi setakat saja aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.